Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tarbiyah Haraki An-Nur. Kali ini untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Sebelum kita mulakan sesi kelas online pada petang ini, izinkan saya kongsikan dengan para pelajar, anak-anak pelajar dan juga para waris yang ada dalam grup WhatsApp ini berkaitan dengan analisis item dan juga markah penilaian yang saya telah buat untuk ujian topikal Mash yang telah dilaksanakan pada bulan Mash baru-baru ini. Okey, di sini saya kongsikan. Okey, kalau para pelajar dan para waris boleh lihat kat sini. Pertama sekali saya ingin kongsikan format soalan untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Okey. Untuk subjek reka bentuk dan teknologi terdapat 3 bahagian utama, iaitu bahagian A, soalan objektif. Okey, untuk ujian topikal Mash ni kata ada 10 soalan yang diuji, 10 soalan objektif. 1 soalan 1 markah dan jumlah untuk bahagian A adalah 10 markah. Seterusnya bahagian B, soalan berstruktur 10 soalan. 1 soalan markah penuhnya 3 markah. Jadinya 3 darab 10. Ada 30 markah untuk bahagian B. Dan yang terakhir bahagian C adalah soalan subjektif. Okay, soalan subjektif di mana ada 1 soalan besar dan jumlah markah penuhnya adalah 10 markah. Jadi ketiga-tiga bahagian ni bila kita tambah jumlah besar 50. Dan untuk markah kita akan kira per dengan 100. Okay, itu secara ringkas berkaitan dengan format pembahagian soalan dan pemarkahan untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Seterusnya secara ringkas, secara sepintas lalu, saya kongsikan bentuk soalan bahagian A, kes 10 markah soalan objektif. Pelajar diwajibkan menjawab semua soalan dan pilih jawapan yang betul sama ada A, B, C ataupun D. Okey. Seterusnya bahagian B, 30 markah seperti yang saya bagi tahu pada awal tadi. 1 soalan dia maksimum dia markah penuh bagi setiap soalan 3 markah. Okey, ini soalan struktur, kita panggil struktur. 3 markah 1 soalan. Dan bahagian C dia lebih kepada subjektif. Pelbagai bentuk lah sebenarnya subjektif, pelbagai bentuk. Okey. Contohnya dalam ujian topikal Mash baru-baru ini, saya masukkan berkaitan dengan soalan pengiraan kos yang telah dipelajari oleh para pelajar di bab yang kedua. Okay, bab yang kedua, tingkatan 1 RBT. Okay. Secara ringkasnya macam inilah untuk soalan. Tajuk-tajuk dan topik-topik ini yang telah dipelajari oleh para pelajar. Baik. Dan selepas membuat penandaan, saya telah buat analisis item untuk setiap pelajar. Maksud analisis item ni, dia analisis markah yang diperolehi oleh para pelajar bagi setiap soalan. Dan daripada markah tersebut, kita akan nampak ataupun kita boleh nampak dia, pencapaian pada pelajar tu. Okay. Untuk bahagian A, dia 1 markah kan, maksudnya yang dapat 1 markah itu menguasai soalan tersebut. Dan yang dapat kosong perlukan perhatian. Okay. Dan untuk bahagian B, dia ada 3 skala markah pencapaiannya, di mana jika pelajar dapat 0 hingga 1 markah, pelajar tersebut memerlukan perhatian. Okay. Jika pelajar tersebut mendapat 2 markah, kategori sederhana.
Dan jika pelajar dapat 3 markah penuh untuk setiap soalan bahagian B, dikira menguasai topik ataupun soalan tersebut. Okay, dan bahagian C, ada 3 skala pencapaian. Jika pelajar mendapat 0 hingga 3 markah saja, pelajar tersebut perlukan perhatian. Dan jika pelajar dapat 4 hingga 6 markah, pelajar tersebut masih kategori sederhana. Dan yang terakhir, jika pelajar itu mendapat 7 hingga 10 markah, okay, dikira menguasai tajuk ataupun bahagian C tersebut. Okay. Daripada setiap soalan ni, jika kita buat unjuran daripada atas ke bawah, kita akan dapat dia punya data, statistik dia. Yang menguasai berapa orang pelajar sederhana dan berapa orang yang perlukan perhatian bagi setiap soalan. Itu maksud analisis item. Okey, baik. Dan dekat sini para ibu bapa boleh lihatlah. Okey. Markah bagi setiap pelajar lah. Bagi setiap pelajar, anak-anak masing-masing. Okey. Alhamdulillah semua pelajar telah mengambil peperiksaan ujian topikal MAS ni. Dan inilah markahnya. Okey. Secara umumnya boleh dikatakan masih banyak lagi perlu dipertingkatkan sebab ini mungkin permulaan untuk pelajar tingkatan 1 sebab subjek RBT ni antara yang baru yang diperkenalkan pada tahun ini. Okey. Dan inilah capaiannya untuk para pelajar. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Diharap dapat memberi input yang berguna kepada para pelajar dan juga para waris. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.